Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Sepanggar yang menanyakan soalan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya memohon untuk pertanyaan ini dijawab bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Tenom pada 8 April 2014 kerana ia menyentuh perkara yang sama iaitu isu-isu berkaitan aktiviti mencuri talian Wi-Fi. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, mencuri talian Wi-Fi dan menghasilkan, memasang, mengguna, mengimport, menjual, membekal, memberi sewa, mempunyai kawalan atau memiliki mana-mana kelengkapan, peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi seperti Wi-Fi booster atau Wi-Fi cracker adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, Wi-Fi booster ataupun Wi-Fi cracker adalah merupakan satu gadget untuk menguatkan PC ataupun laptop bagi menarik signal Wi-Fi sehingga 1 hingga 3 km untuk kawasan yang terbuka. Bagi tahun 2012 dan 2013 sahaja, pihak kementerian melalui SKMM iaitu agensi di bawahnya telah menerima dan menyiasat sebanyak 6 aduan mengenai pembekalan atau penjualan kelengkapan peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi. Daripada jumlah aduan tersebut, sebanyak 3 kes telah pun didakwa dan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kerana didapati bersalah kerana membekal atau menjual kelengkapan peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi. Bagi menangani isu kecurian talian Wi-Fi ini, pihak SKMM bekerjasama dengan Badan Pemerakuan iaitu SIRIM QAS International Sdn Bhd iaitu sebuah agensi di bawah MOSTI yang telah dilantik oleh pihak SKMM dalam menjalankan aktiviti pemantauan pemasaran ataupun market surveillance dengan izin secara berkala di seluruh negara bagi mengesan kewujudan kelengkapan peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi ini. Selain menjalankan aktiviti pemantauan pemasaran, pihak SKMM bersama-sama SIRIM turut menganjurkan taklimat-taklimat kesedaran mengenai kelengkapan ataupun peranti komunikasi kepada pihak awam, para pemegang lesen dan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang lain. Dalam masa yang sama, para pengguna juga adalah dinasihatkan untuk memastikan kata laluan ataupun password dengan izin yang digunakan adalah benar-benar kukuh yang sukar untuk diceroboh dan disimpan dengan selamat. Terima kasih. Mas Bangga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya begitu heran bila kawasan Sepanggar yang duduknya dalam Bandaraya Kota Kinabalu, capaian masih begitu rendah, lemah, khususnya di kawasan sekitar Wan Sulaman. Apakah kementerian tidak menyiasat kemungkinan di kawasan ini banyak berlaku kes-kes kecurian Wi-Fi memandangkan kawasan masyarakat bandar ini yang akses kepada berbagai-bagai device yang dijual secara rampant di pasaran? Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebenarnya pihak kementerian melalui SKMM seperti yang saya maklumkan tadi, kita telah mengambil tindakan yang berdasarkan kepada aduan yang telah diberi kepada pihak SKMM. Beberapa tindakan telah pun dikenakan dan sebenarnya dari segi isu masalah internet ni bukan sahaja dari segi isu Wi-Fi booster ataupun Wi-Fi cracker, sedangkan kerana kadang-kala ianya timbul apabila terlampau banyak orang menggunakan pada sesuatu masa yang sama. Kerana di pihak SKMM sebenarnya kita telah menjalankan pelbagai aktiviti, bukan sahaja sebagai free Wi-Fi, tapi pelbagai pusat internet juga telah kita sediakan dan di situ ada juga yang telah disalahgunakan dan kita telah mengambil tindakan. Untuk maklumat Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Matu Merlo. Terima kasih Yang Ketua. Berkait dengan isu curi talian Wi-Fi ini, domestik ataupun persendirian, mutakhir ini mula menjadi satu isu yang telah diperkatakan oleh pengguna-pengguna Wi-Fi.
kerana di sana ada alat ataupun gadget yang bukan sekadar untuk mengesan signal semata-mata, tetapi saya lihat dia boleh sampai ke peringkat untuk melakukan decryption password itu sendiri. Jadi pemerhatian ini dibuatnya kalau dalam online forum di laman-laman tertentu, mereka secara terbuka untuk buat tawar-menawar dalam membeli gadget ini. Antaranya USB Wi-Fi adapter yang telah dibeli ataupun diorder daripada China. Jadi persoalan saya, adakah dalam hal ini kementerian mempunyai satu spesifik pelan tindakan untuk mengetatkan protokol keselamatan pengguna dalam penggunaan Wi-Fi ini, dan setakat ini sejauh manakah kementerian telah berjaya mengesan wujudnya sindiket-sindiket yang tertentu yang menjual gadget-gadget ini di pasaran gelap, dan kalau boleh namakan sindiket itu untuk menjadikan rakyat ataupun pengguna lebih berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tebeloh. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Tebeloh, sebenarnya pihak kementerian melalui SKMM kita telah mengeluarkan satu nota nasihat di mana kita telah menjelaskan bahawa di bawah Seksyen 239 Akta, sesiapa yang menggunakan peranti yang bukan standard akan dikenakan penalti tidak melebihi RM100,000, dan juga di bawah Seksyen 232 Akta Komunikasi yang sama. Jadi seperti yang saya telah maklumkan pada awalannya, pihak kementerian melalui aktiviti pemantauan pasaran, market surveillance, kita biasanya bergerak bersama-sama dengan pihak syurim, dan pada masa yang sama kita sering mengadakan satu taklimat. Jadi sekiranya masih terdapat mana-mana pihak yang masih menjual, kita nasihatkan mereka juga boleh berhubung dengan pihak kementerian melalui consumer forum, kerana kita difahamkan juga harga yang dijual di pasaran adalah sekitar 260, dan seperti yang saya maklumkan, setiap devices yang dijual tanpa cop syurim itu adalah tidak dibenarkan. Terima kasih.